Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang berkuat kuasa sehingga 25 November. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora dijangka berlaku sehingga 26 November. Manakala luruan monsun dijangka berlaku sehingga 28 November. Sementara satu sistem cuaca tekanan rendah sedang terbentuk di Laut Cina Selatan dan dijangka bergerak ke barat. Orang awam dinasihat rujuk laman web dan media sosial Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca untuk maklumat terkini dan sahih. Sistem pengurusan maklumat geospasial pertahanan DGIM digunakan bagi mengawasi monsun timur laut dengan lebih sistematik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas berkata, sistem pengoperasian dashboard bencana NANMA digunakan bagi mengintegrasi data spasial agensi berkenaan. MyDIMS juga diintegrasikan dengan maklumat amaran terkini dari agensi lain seperti Met Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia serta Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya JKR tubuh Bilik Gerakan Bencana Big Bang sebagai pusat senti bagi pengurusan maklumat kejadian bencana. Menurut Menteri Kerja Raya, Big Bang bakal menjadi pusat senti maklumat banjir di seluruh negara. Ia juga bagi memudahkan orang ramai melaporkan aduan berkaitan kerosakan jalan. Kestabilan politik kerajaan perpaduan berjaya membawa banyak industri besar seperti syarikat-syarikat gergasi dunia melabur dalam negara ini. Keyakinan pelabur juga meningkat didorong dasar ekonomi Malaysia yang jelas. Perdana Menteri berkata, dengan kemasukan pelaburan baharu tersebut, ia membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda termasuk graduan TVET. Malaysia tidak boleh lagi dikenali sebagai negara bertoleransi dengan rasuah dan penyelewengan. Justru setiap dana yang diperuntuk perlu diurus dengan sebaik mungkin. Untuk itu, Perdana Menteri mengajak segenap lapisan masyarakat bersama melakukan perubahan selari dengan kerangka Malaysia Madani. Lebih banyak perubahan akan dilaksanakan tahun depan sekaligus mengangkat Malaysia sebagai negara hebat. Malaysia sambut baik perjanjian jeda kemanusiaan dicapai semalam berkaitan konflik di Gaza. Wisma Putra memaklumkan langkah itu adalah tepat ke arah menamatkan pembunuhan orang awam dan mengurangkan penderitaan rakyat Gaza. Malaysia juga memuji usaha dilakukan Qatar, Mesir dan Amerika Syarikat yang memacu langkah tersebut. Malaysia gesa pihak berkenaan gandakan usaha mendesak agar kekejaman dihentikan sepenuhnya. Malaysia mengekalkan prinsip rakyat Palestin berhak ke atas negara merdeka dan berdaulat berdasarkan persempadanan PRA 1967 dengan Selatan Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Sementara itu, banjir di Kelantan kini beransur pulih dengan jumlah penduduk terjejas di dua pusat pemindahan sementara berkurangan kepada 62 orang. PPS terlibat masing-masing satu di Pasir Putih dan Pasir Mas. Jumlah penduduk terjejas banjir di Terengganu berkurangan kepada 1,361 orang dengan 18 pusat pemindahan sementara PPS masih aktif. Ia melibatkan 374 keluarga di 5 daerah. Kuala Nerus menjadi daerah paling teruk terjejas dengan 9 PPS masih dibuka. Daerah lain yang masih terjejas ketika ini ialah Kuala Terengganu, Marang, Besut dan Dungun. Bayi kembar lelaki berusia 44 hari dibawa mengharungi banjir sejauh 800 meter dengan berjalan kaki selepas kediaman mereka di Kampung Bendang Perul, Rantau Panjang, Kelantan dilanda banjir semalam. Ibu mereka, Nur Ashikin Zakaria, 23 tahun berkata, dia bersama suami dan ahli keluarga mengharungi air sedalam 0.5 meter sebelum menaiki kereta untuk ke PPS di Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh. Petani di Kelantan yang alami kerugian akibat bencana banjir monsun timur laut akan menerima bantuan bencana daripada Jabatan Pertanian Negeri. Ia bagi membantu mereka memulakan semula tanaman. Pengarah Jabatan Pertanian Kelantan berkata, petani yang berdaftar dengan jabatan tersebut akan menerima bantuan dalam bentuk barangan serta input. LKIM Kedah beri jaminan bekalan ikan untuk pasaran sekitar negeri itu mencukupi sepanjang tempoh monsun timur laut. Pengarah LKIM Kedah berkata, terdapat sebanyak 695 metrik ton stok bekalan ikan sejuk beku dan ia boleh dibekalkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku kekurangan ikan di pasaran. Selain Kedah, stok bekalan ikan tersebut juga boleh dihantar ke negeri-negeri sekitar zon utara sekiranya berlaku kekurangan bekalan di negeri berkenaan.
SPRM membekukan 41 akaun bank milik Aman Palestin Berhad dan beberapa entiti syarikat lain berkaitannya membabitkan wang lebih 15 juta ringgit. Siasatan awal ke atas NGO itu turut mendapati dianggarkan 70 juta ringgit telah disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhannya. Siasatan dimulakan sejak 17 Oktober lalu dengan keterangan diambil selain penggeledahan premis dilakukan. Kes disiasat mengikut Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Buat tuntutan palsu program insentif pengambilan pekerja. Seorang pengarah syarikat didakwa di Mahkamah Session Kuantan Pahang atas 14 pertuduhan. Kesemua perbuatan didakwa dilakukan di Wisma Perkeso Jalan Mat Kilau Kuantan antara 27 Mei dan 24 Jun 2021. Ia melibatkan keseluruhan tuntutan RM152,200. Tertuduh M. Senthil Kumar, 38, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Seorang guru lelaki berdepan 4 pertuduhan melakukan amang seksual dan liwat terhadap seorang pelajar perempuan. Perbuatan didakwa dilakukan pada November tahun lepas. Tertuduh berusia 46 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Hakim Mahkamah Session Kemaman membenarkan tertuduh diikat jamin RM17,000 dan menetapkan kes disebut semula pada 19 Disember. Kes penyalahgunaan ketum di Arau Perlis catat penurunan sejak 2021. Ketua Polis Daerah Arau berkata ia menunjukkan keberkesanan usaha membanteras jenayah tersebut. Hari ini, 304 kertas siasatan yang telah selesai dibicarakan sejak 2011 hingga 2022 melibatkan 2.4 tan daun ketum dan 1,100 liter cecair ketum dengan nilai anggaran RM35,000 dilupuskan. Lebih 400 buah rumah setinggan di penempatan haram di tanah milik Majlis Agama Islam Sabah MUIS akan dirobohkan. Operasi dijalankan melalui 2 fasa di 3 zon berlainan. Fasa 1 operasi perobohan di kawasan Kampung Gresik Sagu King bermula hari ini. Penduduk sebelum ini telah diberi tempoh 6 bulan untuk berpindah selepas notis dikeluarkan pada 22 Mei lalu. Daerah Melaka Tengah catat kes denggi tertinggi setakat hari ini iaitu sebanyak 772 kes. Sementara Jasin 149 kes dan Alor Gajah 124 kes. Esko Kesihatan Negeri berkata, pemantauan kes denggi sedang dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri bagi mengelak peningkatan jumlah kes untuk minggu seterusnya. Sementara itu, bagi kes TB pula, ia turut berada dalam keadaan terkawal dan tidak membimbangkan. Lebih 5,000 hadir meraikan majlis kesyukuran genap setahun pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk perincian bersama wartawan Raswin Setia di Putrajaya. Silakan. Baik, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail kira-kira pukul 6.15 petang tadi disambut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Turut hadir menyerikan majlis timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bersama sebahagian besar jemaah Menteri Kabinet. Sejurus tiba Perdana Menteri sempat menyantuni rakyat yang hadir sebelum bergerak ke tempat makan untuk menjamu selera. Majlis bermula pukul 6.30 petang dengan jamuan makan diikuti solat maghrib berjemaah, solat hajat, bacaan Yasin dan doa selamat. Seketika nanti kita akan ikuti amanat Perdana Menteri sebelum majlis diakhiri dengan solat Isyak berjemaah. Saudara, 365 hari memasuki usia setahun perjalanan kerajaan pimpinan seorang figura politik yang tidak asing lagi di negara kita cukup mencabar sebenarnya. Namun dalam tempoh setahun ini juga beliau membuktikan dalam keupayaannya menstabilkan kerajaan campuran dan memulihkan ekonomi negara yang dilihat sebagai sesuatu yang cukup signifikan sekaligus meletakkan Malaysia berada di landasan yang tepat. Kesungguhan kerajaan perpaduan dalam usaha merealisasikan Malaysia Madani demi kesejahteraan rakyat harus terus didokong bersama baik di peringkat pentadbiran kerajaan tertinggi mahupun masyarakat umum. Justru marilah kita bersama-sama atas semangat Madani mendoakan kesejahteraan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mengemudi kerajaan perpaduan membina Malaysia Madani demi masa depan negara. Sekian dahulu setakat ini dari Putrajaya, kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Raswin dari Putrajaya.
Lebih 13,000 peserta daripada golongan B40 telah menerima manfaat program MyLesen sepanjang tahun ini. Ia melibatkan peruntukan RM4.7 juta di bawah Kementerian Pengangkutan. Menterinya berkata sehingga 19 November, lebih 9,000 peserta telah berdaftar dengan institut memandu bagi mendapatkan lesen secara percuma melalui inisiatif tersebut. Jabatan Penerangan Japan Terengganu berjaya menjalankan pelbagai program dasar dan agenda kerajaan madani sepanjang tahun ini. 5 program utama diberi fokus mendekati rakyat, terutama penduduk di kawasan pedalaman. Antaranya Jualan Rahmah Kita Madani, Kembara Merdeka Jalur Gemilang, Pertandingan Sketsa Rukun Negara dan program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa. Pelan advokasi mengurangkan gula akan dibentang dalam masa terdekat sebagai usaha membendung peningkatan trend penyakit diabetes. Langkah itu juga bagi mengurangkan beban kewangan negara dalam menanggung kos perbelanjaan pengurusan penyakit kencing manis. Jelas Menteri Kesihatan, pelan advokasi itu akan dimulakan di peringkat prasekolah. Kementerian Kewangan akan meneliti secara serius setiap teguran yang dilaporkan menerusi laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022, terutama melibatkan soal perbelanjaan, ketirisan atau tidak menepati syarat serta peraturan dalam peruntukan kewangan kementerian. LKAN 2022 mendedahkan lebih RM680 juta kehilangan atau kerugian wang awam membabitkan program kerajaan. 97% lulusan TVET mendapat pekerjaan dengan majoritinya ditawar gaji sekitar RM2,000. Perdana Menteri berkata pendapatan itu tidak mencukupi dan harus ditingkatkan. Bagaimanapun, untuk usaha itu, lulusan TVET perlu mendapatkan latihan tambahan. Justru Perdana Menteri akan mengadakan perbincangan bersama pengerusi Majlis TVET bagi memperkasa belia lulusan aliran tersebut. 1,500 projek inisiatif kemudahan rakyat IKR diluluskan secara prinsip setakat semalam. 502 projek telah diluluskan bersama agensi pelaksana dengan peruntukan RM76.3 juta. Sabah menerima peruntukan terbesar iaitu RM21.6 juta, diikuti Perak RM7.2 juta. Jelas Menteri Ekonomi, baki projek yang belum dipersetujui masih diteliti bersama agensi terlibat. Hampir 9% usahawan gulung tikar pada April 2020 ekoran terkesan pandemik COVID-19 dan kenaikan harga barang. Setakat November tahun lalu, 2.7% direkodkan. Berikutan itu, KUSKOP melalui agensi di bawahnya melaksanakan beberapa inisiatif bagi memulihkan semula perniagaan termasuk bantuan kewangan dan pelaksanaan program intervensi peluang kedua. Peniaga jangka suasana perniagaan lebih baik pada suku tahun keempat 2023. Ketua Perangkawan Malaysia berkata, ini menerusi petunjuk keyakinan positif 3.2%, meningkat daripada 0.7% pada suku tahun ketiga tahun ini. Keyakinan perniagaan bagi sektor perkhidmatan kekal pada trajektori positif dengan petunjuk keyakinan meningkat kepada 6.3% berbanding 6.1% pada suku tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor industri terus optimis terhadap prestasi perniagaan dengan petunjuk keyakinan 4.0% bagi suku tahun sama. Jumlah korban akibat serangan ganas rejim Zionis Yahudi di Gaza kini meningkat kepada 14,532 orang. Ia termasuk lebih 6,000 kanak-kanak dan 4,000 wanita. 205 kaki tangan perubatan termasuk doktor, jururawat dan paramedik juga terbunuh. Sejak perang 7 Oktober lalu, 25 anggota pertahanan awam, 64 wartawan turut maut, manakala sekurang-kurangnya 7,000 orang lagi dilapor masih hilang. 5 lagi pejuang Hizbullah terkorban akibat serangan rejim Zionis di kampung Beit Yahun, Lubnan. Ia menjadikan jumlah kematian pejuang Hizbullah meningkat kepada 85 orang. Tentera Israel juga menyerang infrastruktur milik Hizbullah di selatan Lubnan. Sementara itu, lebih 100 mayat warga Palestin dikebumikan dalam satu liang lahat di Khan Yunis, selatan Gaza. Mayat mangsa perang itu terdiri daripada kanak-kanak yang terbunuh di sekitar utara Gaza. Mangsa yang tidak dapat dikenal pasti identiti dikebumi dalam kubur besar bagi membolehkan kesemua mayat dikebumikan segera. Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.